Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Mohon diucapkan kepada semua. Bertemu kembali kita dalam kelas matematik tahun 3. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai operasi bergabung, iaitu operasi tambah dan kita tengok dulu apa dia yang dimaksudkan dengan operasi bergabung. Okey, operasi bergabung bermaksud dalam satu ayat matematik terdapat dua atau lebih operasi digabungkan. Okey, operasi ni yang mana? Kita ada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, contoh operasi bergabung tambah dan tolak, operasi bergabung darab dan bahagi. Okey, sekarang kita lihat pada operasi bergabung, tambah dan tolak. Untuk tahun 3, kita hanya belajar satu saja, iaitu operasi bergabung, tambah dan tolak. Okey, kebiasaannya ayat matematik yang diberi akan mengandungi dua operasi asas, iaitu operasi tambah dan tolak. Okey. Bila ada dua operasi yang diberikan, kita kena tahu macam mana kita nak membuat kiraan. Nak mula daripada yang mana, kiri atau kanan. Okey. Pengiraan bagi operasi gabungan dimulai dari kiri ke kanan. Kita lihat contoh pertama. Ayat matematik yang diberikan 9 tambah 11 tolak 3. Sama dengan 17. Okey, kita lihat. Bermula dengan 9 duduk belah kiri, ditambah dengan 11, kemudian ditolak dengan 3. Okey, jadi operasi asas yang ada di sini, iaitu operasi tambah dan operasi. Okey, sekarang kita lihat bagaimana untuk menukarkan ayat matematik ke dalam bentuk lazim. Soalan yang diberi tadi 9 tambah 11 tolak 3. Okey. Kalau anak-anak murid dapat lihat di dalam slide, bahagian paling atas adalah nama rumah, Puluh Sah. Okey. 9 duduk di rumah Sah. Kemudian ditambah dengan 11. Kita pisahkan digit. Satu duduk di belah sah, satu lagi kita letak di tempat puluh. Okey, kemudian kita kira. 9 tambah 1 kita akan dapat 10. Jadi 10 turunkan kosong, naikkan 1 ke rumah puluh. Okey, satu yang kecil ni adalah daripada 10. Okey. Kemudian lihat pada rumah puluh, tadi kita ada 1. Satu yang besar ditambah dengan satu yang kecil, kita akan dapat 20. Okey, hasil tambah 9 tambah 11, kita dapat 20. Okey, operasi tambah sudah selesai. Tetapi, kita ada satu lagi operasi, iaitu operasi tolak, iaitu tolak 3. Kemudian kita tolakkan 3 daripada 20. Sama juga, letakkan 3 di rumah sah. Jadi, kita akan dapati kosong tolak 3. Kosong tidak boleh ditolak dengan 3 sebab lebih kecil. Jadi, kosong harus meminjam daripada rumah puluh. Kosong pinjam 1 akan menjadi 10. 10 tolak 3 kita akan dapat 7. Kemudian daripada rumah puluh, 2 kita potong menjadi 1 sebab tadi kita telah pinjamkan kepada rumah sah. Jadi, 20 tolak 3, akhirnya kita akan mendapat jawapan 17. Okey, sekarang kita lihat kepada contoh kedua. Ayat matematik yang diberi, 25 tolak 5 tambah 1. Bersamaan 21. Okey, lihat di sebelah kiri bermula dengan 25 ditolak 5 tambah dengan 1. Sama dengan 21. Okey. Operasi pertama, operasi tolak. Operasi kedua adalah operasi tambah. Okey. Kita panggil sebagai ayat matematik apabila ditulis semua operasi sebaris
dan nombor yang hendak ditambah ataupun ditolak semua duduk dalam kedudukan sebaris. Okey, seterusnya kita lihat dalam bentuk lazim. Okey, bentuk lazim ini adalah bentuk yang ditukarkan daripada ayat matematik sebaris tadi tu, kita jadikan di dalam bentuk lazim untuk memudahkan kiraan. Sama juga di belah atas terdapat rumah bagi setiap digit. Rumah yang terakhir adalah rumah sah, rumah yang duduk di depan adalah rumah puluh. Soalan kita tadi 25 ditolak dengan 5 tambah 1. Jadi kita bermula dengan operasi tolak. Letakkan 5 di rumah sah, 2 di tempat puluh. Dan tolak 5. 5 letakkan di bawah rumah sah. 5 tolak 5 kita akan dapat sifar. Kemudian lihat di rumah puluh, 2 di bawah itu tidak ada apa-apa yang perlu ditolakkan, maka turunkan sahaja. Okey, jadi kita akan dapat 25 tolak 5 bersamaan dengan 20. Okey. Operasi tolak telah selesai, akan tetapi kita ada satu lagi operasi iaitu operasi tambah, iaitu tambah 1. Hasil tolak yang kita telah dapat tadi iaitu 20 perlu ditambah dengan 1. 1 letakkan di rumah sah. Jadi 0 tambah 1 akan dapat 1 dan 2 turunkan sahaja, tidak perlu ditambah dengan apa-apa kerana di bawah 2 tidak terdapat sebarang nombor. Okey. Jadi itu sahaja yang akan kita belajar pada hari ini. Secara ringkasnya, murid-murid perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan operasi gabungan dan daripada mana kita nak mula untuk mengira. Sila perhatikan betul-betul operasi yang diberi. Sekiranya ayat matematik bermula dengan tambah, kemudian disusuli dengan tolak, maka selesaikan yang tambah dulu. Tetapi jika ayat matematik dimulakan dengan operasi tolak, kemudian disusuli dengan operasi tambah, maka selesaikan operasi tolak terlebih dahulu. Untuk memudahkan pengiraan, ayat matematik perlulah ditukar ke dalam bentuk lazim dan perlu mengira dengan teliti bagi setiap digit. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Selamat menjawab soalan yang Muallimah berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.